Hai, Assalamualaikum. Saya Elin Husna. Merujuk kepada video saya yang lepas, yang pertama tu. So, ini adalah cabaran untuk diri saya, untuk saya mula berkongsi, mula bercerita dan untuk membiasakan diri saya untuk berhadapan dengan kamera. Untuk melatih diri saya supaya lebih betah bercakap. Supaya lepas ni saya punya misi saya selepas ni adalah untuk buat live FB, untuk bercakap secara live di FB ke mana-mana lah. So kita mulakan dengan menceritakan siapa saya dan macam mana saya mulakan bisnes Elza. Okey, bercakap berkenaan dengan pengalaman berniaga dalam masa kecil-kecil lah. Macam dulu, macam abah saya dia ada berniaga pasar malam. Kemudian kita ada buat macam ada menjaja macam-macam hari hujung minggu tu kan, Sabtu Ahad tu abah ni macam siapkan kacang kuda, lepas tu packing kecil-kecil dalam plastik. Kemudian kita pergi menjaja dekat tepi Pantai Puteri masa tu. Saya ingat lagi masa tu Pantai Puteri. So kita menjaja macam tu. Pengalaman lah masa kecil-kecil tu. Tak ingat umur berapa sekolah rendah lagi lah. Jadinya contoh hari kemerdekaan 31 Ogos tu kita macam mana buat cerita. Allah, kita tu banyak dalam otak ni, tapi itulah nak dikeluarkan tu dia macam So macam kecil-kecil lah, adik-beradik bawa bakul macam mana. Ya Allah, ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bercakap pasal pengalaman berniaga. Masa kecil-kecil lah, Abah ni rajin bawa kita pergi berniaga pasar malam. Masa tu berniaga abang balik. Pernah berniaga mi kawah. Pernah berniaga juga kacang kuda. Waktu hujung-hujung minggu pergi ke tepi pantai. Kemudian menjaja, bawa bakul. Ada kacang kuda tu kita dah packing kecil-kecil. Pernah juga ingat abah pernah berniaga kumpul lekor. Ada juga pengalaman di mana masa hari kemerdekaan macam tu ada sambutan hari kemerdekaan dekat Padang Merdeka. So kita bawa bakul, dalam tu ada air. So menjajalah kan, nak air macam tu. Adalah pengalaman. Mama pula dia kerja kedai makan, pembantu lah. Jadi dia ada bawa saya pergi kedai makan tu untuk tolonglah kutip pinggan, basuh pinggan macam tu lah. Itulah pengalaman kerja saya. Dan lepas SPM saya ada je lah kerja kedai makan. Masa tu kerja kedai makan adalah dekat Bukit Katil. Ada buat kuih, kemudian buat air. Itu pengalaman kerja saya lah. Untuk bahagian perniagaan lah, adalah pengalaman lain. Tapi untuk yang berkaitan dengan perniagaan, itu antara momen-momen saya nampak view dan membiasakan diri dengan bisnes. So habis je diploma, saya belajar diploma pengajian perniagaan. So nak cari kerja tu ada peluang tu, ada kerja. Tapi saya decide untuk jadi pembantu perawatan kesihatan dekat Hospital Besar Melaka. Kerja dalam 6 bulan kot, kontrak. So habis je kontrak 6 bulan tu, saya tak teruskan kontrak, saya tak sambung. Dan saya buat bisnes saya sendiri. Saya belajar buat karipap. So saya sebelum ni tak pernah buat kuih. Saya tak ada pengalaman langsung buat kuih. Dan saya memang tak, macam mana ada kot pengalaman confused. So
saya belajar lah buat kuih kari pap tu. Kuih kari pap tu jadi, masa tu tak pandai claim lagi, tak pandai claim tepi tu. Tak buat donat, kemudian hantar dekat kawan-kawan lama lah, kawan-kawan kerja lama, kononnya nak melawat lah. So daripada situ ada seorang pakcik ni dekat kantin hospital besar tu, dia berkenan nak order sebab dia kata sedap kari pap yang saya buat tu. Saya pun tak expect lah sedap kan. So bila dia buka mulut, dia kata dia nak order dengan saya. So itu adalah turning point yang pertama, yang saya balik, saya bincang dengan bapak saya. Lepas tu bapak saya cakap apa, kalau peluang tu ada, peluang tu datang sekali, betul. Cumanya bila kau ambil projek ni, untungnya tak ada, tapi pengalamannya ada. Macam tu. Dan abah sepanggil abah saya, dia terangkanlah macam ni, implikasi dia, baik buruknya apa. Sebab benda ni dia melibatkan kuantiti yang banyak. Sebab orang tu, pakcik tu dia nak berapa ya, 5,000. Dia nak 5,000 kuih pedas, 5,000 kuih manis untuk program motivasi, program doktor-doktor lah. So benda tu sebenarnya bulan berapa ya, bulan 11, kemudian bulan 12 2014 tak silap, 2014. Kemudian pakcik tu kata bincanglah dulu dengan ayah macam mana. So saya cakap, okey pakcik, saya setujulah. Saya istikharah juga. Sebelum buat keputusan, saya mesej pakcik minta dahulukan modal 50% dulu sebab saya tak ada modal. Dan nanti pakcik bagi tahu lah saya detail apa semua. Kemudian bila saya ambil peluang tu, dan saya buat calculation. Kita buat pengiraan lah. Masa tu dengan tak ada pengalaman, tak ada pekerja, dengan tak ada pengalaman buat kuih yang banyak, baru je buat 1/2 kilo, kemudian tiba-tiba orang minta order macam tu. So macam satu kejutan buat saya. Tapi saya berani, saya ambil peluang tu, saya cabar diri saya untuk buat. Kemudian orang yang berada dengan saya di waktu itu yang membantu saya adalah mak saya, adik saya dan mak lang saya. Mak lang saya dengan begitu baik hati, dia pinjamkan saya rumah dia seminggu lebih juga. Sebab saya minta tolong mak lang saya tu, sebab saya kat rumah saya tak ada freezer. Jadinya mak lang saya tu rumah dia ada freezer. Jadi saya minta mak lang pinjamkan rumah seminggu. Una saya balaskan diri saya Una nak buat Una dapat projek ni macam ni, tapi Una tak ada tempat nak simpan barang-barang tu. Nanti nak frozenkan dulu kari pap tu, tak ada tempat nak simpan. Dan mak lang kata tak apalah, buatlah, datanglah sini, datang. Macam tu. Saya pun masa tu baru pandai buat kereta, baru dapat lesen. Lepas tu travel daripada Melaka pergi ke Palong 6. Pergi ke rumah mak lang saya dekat Palong. Bawa lah bawang, kentang apa semua tu. Lepas tu masak kat rumah mak lang, tidur kat rumah mak lang seminggu, claim kari pap, mak lang tolong kopek bawang apa semua. So banyak lah jasa-jasanya. Dan ini bila dah siap frozen, hari kejadian tu Sabtu Ahad. So Sabtu Ahad tu programnya ada 2 hari. So hari Sabtu pagi tu, sebelum tu dia nak tadi 5,000 kuih manis dengan 5,000 kuih pedas kan. Jadinya yang saya boleh mampu buat adalah kari pap. Kari pap je saya boleh buat. So saya decide untuk kuih manis tu donat. So donat tu saya order daripada Gemas. Ada satu kampung saya juga kat Gemas. Saya cakap makcik saya nak kuih donat tu saiz macam ni je. Saya dapat projek sekian, orang tu nak beli dengan saya macam tu. So makcik tu setuju. So tapi cakap makcik kalau jadi atau tak jadi, ada isu tak? Lepas tu makcik tu kata okey. So kita proceed je lah. So kuih manis tu donat tu bila dia nak hari kejadian tu baru saya ambil hari Jumaat petang. Saya tak ingat sangat lah sebenarnya. Goreng siap-siap pagi tu pukul berapa, goreng kari pap yang dah siap frozen tu, donat tu yang saya dah ambil dekat Gemas tu goreng. Kemudian saya pergi balik Melaka dan pukul 11 pagi saya gerak daripada Palong ke Melaka sebab program tu dekat Melaka, dekat Dewan mana ya, dekat Bandar Melaka lah.
Kemudian bila saya dah hantar dalam pukul 1 lebih tu, sebab dia kata nak minum petang, jadi dia ngam dalam pukul 2 macam tu, kuih saya sampai. Habis dia hantar tu, puas hatilah, hari pertama dah lepas. Habis dia hantar, saya patah balik Palong. Gila. Pergi Palong. Kemudian sambung untuk hari Ahad pula, sebab program 2 hari kan. Jadinya sambung balik. Mana yang tak siap claim lagi tu, mana yang packing apa semualah. So balik tu sambung kerja. So esok pagi tu repeat benda yang sama. Bawa lah semua barang-barang apa semua daripada yang sebab hari Ahad kan, dah hari akhir. So barang-barang saya, baju saya semua masuk dalam kereta dengan kuih-kuih sekali untuk balik Melaka, terus bawa dengan mak dengan adik saya lah. So dekat situ memang tak ada untung langsung. So tapi yang dekat situ, apa yang keuntungan yang saya dapat adalah ilmu dia adalah pengalaman yang sangat berharga. First pengalaman dah dapat projek yang besar. Yang bestnya, walaupun itu adalah pengalaman pertama saya sendiri, bergerak sendiri dengan tak ada modal. Tu ilmu dia. Berniaga tak semestinya dengan modal. Orang cakap kalau nak berniaga kena modal besar. No, tak ada. So saya memang zero. Tak ada perkakas mak apa semua. Kemudian minta pendahuluan daripada customer untuk bayar dulu, untuk dimodalkan. So memang saya tak ada modal sendiri. Maksudnya kat situ. So nak cakap, nak berbisnes tak semestinya memerlukan modal yang besar. Okey, itu poin pertama. Kemudian yang keduanya saya belajar adalah membuat pengiraan. Dengan bajet sikit yang kita ada, macam mana kita nak rolling balik dulu. Sebab kita dah lah tak ada modal. Lepas tu duit yang customer bagi tu hanya untuk beli barang mentah, untuk buat produk. Jadi kita buat pengiraan bajet, memang takkan beli benda-benda lain lah, memang barang mentah je. So gunakan apa yang ada dekat tangan. Kalau boleh gunalah semua kudrat yang ada. Itu untuk permulaan lah. So nanti bila dah besar, nanti boleh lah labur lagi untuk beli mesin ke apa ke. Cumanya itu pengalaman pertama saya yang saya memang tak nampak view lagi. Saya akan pergi jauh. Benda macam saya just take peluang tu pada ketika itu, sebab saya yakin ini adalah sesuatu yang Allah nak bagi pada saya. Jadi saya ambil peluang tu untuk cabar diri saya. Itu adalah pengalamannya. Jadi dengan modal yang customer tu bagi pada saya, pakcik tu lah, saya kira betul-betul berapa banyak kita punya nak pakai tepung, nak pakai kentang, nak pakai ikan bilis, lagi apa, pakai cili kering, bawang. So saya kira betul-betul, saya beli ngam-ngam kuantiti yang saya nak guna. Contoh 5,000 pieces tadi. Lepas tu berapa daripada satu adunan tu boleh dapat berapa unit. Jadinya contoh 1 kilo dapat berapa unit curry puff. Jadinya saya nak pakai 5,000 curry puff. Jadi berapa kilo tepung saya perlukan. Itu pengiraannya. Dulu sebelumnya saya tak siapa ajar tau buat pengiraan tu. Saya andaikan je lah, sebab duit sikit tak kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian kita kena buat senarai tugas. Yang ketiga tu senarai tugas, maksudnya apa cara kerja atau proses yang kita perlukan. Berapa dia punya time duration untuk siapkan satu projek tu. So dia macam time apa perkataan dia yang sesuai macam mana ya? Contohnya dalam 5,000 pieces tu, dengan kemampuan tenaga kerja yang ada tu, berapa lama boleh siap, macam mana macam faham itu yang saya nampak daripada pengalaman saya yang pertama tu lah. Berkenaan dengan modal,
Dan kita punya pengiraan yang betul. Kemudian dia senarai tugas ataupun SOP, cara kerja, bukan SOP. Masa tu saya tak pandai lagi SOP apa semua. Dia apa kerja yang terlibat untuk dalam pelaksanaan merealisasikan projek tersebut. Dan networking lah. Nombor 4 yang saya perasan adalah networking. Kita punya siapa orang yang boleh bantu kita untuk kita melaksanakan kita punya projek ni. Macam saya nampak tadi, yang dapat bantu saya tak lain tak bukan family saya juga. So saya punya mama saya, adik saya, mak lang, pak lang saya, abah saya semestilah selaku penasihat. Itulah nak cakap, yes, berjaya untuk projek tu, walaupun tak mendatangkan keuntungan, 1 sen pun saya tak dapat. Saya bagi je duit tu pada mak saya, pada adik saya, pada mak lang saya. Tak ada apa pun pada akhirnya. Cuma yang saya dapat pengalaman yang sangat berharga. Dan saya nampak siapa yang bersama saya di waktu dulu. Kemudian siapa yang always support saya walaupun benda tu mustahil. So habis je daripada projek tu bulan 12 2014. Saya tak buat apa-apa. Saya kembali mencari kerja sebab saya macam saya just ambil je projek tu, ambil kesempatan tu. Kemudian saya tak tahu nak buat apa. Saya nak berniaga ke? Aku nak kena kerja ke? Macam tu lah. Dia macam ni. Dalam hati kita berbolak-balik, nak kerja ke? Ke nak berniaga? Nak berniaga kan macam saya tak nampak masa depan. Bukan tak nampak masa depan. Dia macam, ya Allah, aku confused lah. Macam mana ni? Ya Allah, minta petunjuk. Solat hajat, solat istikharah. Dan cari-cari kerja dekat internet. Akhirnya nampak satu iklan ni, kursus keusahawanan pemprosesan makanan, Jabatan Pertanian. Apalagi saya pun nanti kita sambung lah untuk next video. Macam tak syok lah cerita sini, macam panjang pula. So nanti stay tune untuk my next video. Okay, stay tune lah. Tunggu sambungan dia. Nanti kita akan share. Saya akan cerita juga. So terima kasih sebab sudi dengar cerita pengalaman saya yang pertama. Alhamdulillah saya berjaya bercerita walaupun gagap, macam tak ikut flow. Tak apa, sebab saya sebenarnya tak ada catatan. Saya just keluarkan apa yang ada dalam kepala otak ni. Apa yang macam tu je lah. Jadinya insyaAllah subscribe saya, okay? Dan insyaAllah saya akan share lagi lebih banyak cerita dan pengalaman saya dalam bidang perniagaan. Terima kasih sudi support saya. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.